Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi edisi 23 Mei, anda bersama saya Azharuddin Hussein. Saudara, kerajaan perlu mengambil kira kepentingan rakyat yang tidak berkemampuan dan golongan peniaga kecil sebelum mengambil keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyeluruh di seluruh negara. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan terdapat kebimbangan dalam kalangan peniaga kecil tempatan yang banyak bergantung kepada mata pencarian harian yang akan tertutup sama sekali. Dari segi peniaga-peniaga kecil sebenarnya, mereka ini bergantung hidup kepada pendapatan hidup mereka secara harian daripada perniagaan yang mereka laksanakan. Jika kita tutup lagi, bermakna mereka tidak mempunyai pendapatan harian lagi. Jadi inilah merupakan pertimbangan daripada kerajaan. Waktu PKP 1.0 kita dapat dengar dari media sosial dan sebagainya melaporkan ada keluarga yang terpaksa makan nasi dengan air garam saja untuk hidup. Ini merupakan satu perkara yang real, yang berlaku di kalangan rakyat kita, terutamanya golongan miskin dan golongan B40 ini. Dan bagi meneliti perkara yang berkaitan kepada kepentingan kesihatan dan kesejahteraan rakyat, kerajaan menubuhkan satu pasukan khas. Ia membabitkan Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Majlis Keselamatan Negara dan Bank Negara Malaysia. Pemakaian pelindung muka bersama 2 keping pelitup muka digalakkan sekiranya seseorang itu berada di kawasan yang sesak dan berisiko tinggi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan pemakaian pelitup muka fabrik bagaimanapun tidak digalakkan dipakai ketika berada di hospital. Sebaliknya, perlu menggunakan pelitup muka perubatan 3 lapis. Ketika ini, kerajaan tidak mewajibkan pemakaian 2 pelitup muka kepada orang ramai. Jadi kalau kita berada di tempat yang sesak dan berisiko tinggi, adalah amat digalakkan untuk kita memakai double face mask dan juga face shield. Baru-baru ini ada laporan di Lancet, penerbitan mengatakan virus COVID-19 merebak bukan hanya melalui droplets tetapi juga airborne. Dan dengan itu pemakaian face shield itu digalakkan terutama di tempat-tempat yang berisiko. Petugas kesihatan di hospital digalakkan menggunakan pelitup muka jenis perubatan 3 lapis atau topeng N95 serta pelindung muka jika mereka berada di ward COVID-19, termasuklah di unit rawatan rapi ICU bersama alat pelindung diri PPE. Sementara itu, ordinan darurat Seksyen 3 digunakan bagi mengambil alih 2 hospital baru yang masih belum digunakan sebagai persiapan untuk merawat pesakit COVID-19. Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan 2 hospital berkenaan adalah Hospital Cyberjaya dan Hospital Pakar Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM ada 243 katil dan 20 katil ICU dan boleh kita menggunakan untuk kesiapsiagaan kita untuk menerima pesakit COVID-19 yang perlukan ICU. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut menjelaskan hospital swasta turut menambah katil di bahagian ICU mereka kepada 124 katil daripada 104 katil dengan penggunaan 60%. Kerajaan meluluskan RM200 juta tambahan peruntukan khas untuk menangani COVID-19. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ini menjadikan jumlah baharu peruntukan khas bernilai RM1 bilion. But we will continue. I'm not saying that this is enough, but this is, I think, adequate for today. But as you can see, it's very dynamic. From 800 now is 1 billion. And we hope that if things are under control, improves, then we will increase. But whatever it is, we will increase if the need arises.
Peruntukan berkenaan akan digunakan bagi meningkatkan kapasiti unit rawatan rapi dan katil. Ia melibatkan hospital kerajaan dan pengajar universiti selain menyediakan hospital Medan Mendef. Peruntukan turut diagihkan bagi membeli peralatan, ubat dan bahan guna habis yang berkaitan. Kerajaan juga akan melantik pegawai perubatan secara kontrak termasuk pesara untuk membantu tenaga kerja sedia ada. Susulan keputusan MKN untuk memperketatkan SOP kapasiti penumpang bagi semua perkhidmatan pengangkutan awam darat dan laut dihadkan sehingga 50% daripada kapasiti maksimum. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menerusi satu kenyataan memaklumkan ia berkuasa 25 Mei ini. Bagaimanapun, beliau berkata perkhidmatan penerbangan penumpang dan kargo dikecualikan berikutan kapasiti penumpang yang sudah rendah. Syarikat penerbangan dan penumpang juga perlu mematuhi SOP ketat seperti yang ditetapkan oleh MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. Pengangkutan awam adalah perkhidmatan yang penting, namun dalam tempoh ini, mengelakkan himpunan secara ramai dan mengurangkan pergerakan adalah perkara yang lebih utama. Slot janji temu suntikan vaksin AstraZeneca akan dibuka bermula 12 tengah hari. Kenyataan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF memaklumkan pusingan kedua vaksin berkenaan menawarkan lebih 1.2 juta dos khusus bagi warga emas. Pemberian suntikan ini bakal dimulakan pada 7 Jun hingga 27 Julai untuk dos pertama di 8 lokasi di seluruh negara. Tempahan hanya dibuka kepada warga emas di 5 negeri meliputi Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Johor dan juga Sarawak. Mereka yang berminat boleh membuat tempahan di laman sesawang www.vaksincovid.gov.my. CITF turut memaklumkan mereka yang berada dalam senarai menunggu sewaktu tempahan slot 2 Mei lepas akan dimasukkan ke dalam tempahan slot pusingan ini secara automatik. PDRM giat melakukan rondaan di sekitar kompleks Beli Belah bagi memantau pematuhan SOP peniaga dan pengunjung di tempat awam. Timbalan Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Superintenden Nazrul Abdul Yusof berkata, pusat Beli Belah menjadi tumpuan orang ramai dan rondaan berterusan perlu agar SOP semasa tidak diambil mudah. Rondaan oleh 21 pasukan IPD Dang Wangi dilakukan dengan memeriksa secara rawak imbasan mai sejahtera pengunjung serta amalan penjarakan fizikal. Alhamdulillah, semuanya mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan juga pihak pengurusan sendiri telah mengambil tindakan yang lebih proaktif dengan membuat beberapa semakan dan juga pemantauan sendiri. Kita boleh katakan 100% mematuhi. Untuk tengok border yang ada di kampus, itu yang sangat kesan. Sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Belasan Merah ini telah dijangkiti COVID semasa mereka menjalankan tugas. Saudara, siaran berita pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti berita pagi di saluran berita RTM dan saluran OK. Pastinya yang sahih di berita RTM. Ya, hanya dalam tempoh 11 hari, sekurang-kurangnya 243 maut serta hampir 2,000 cedera akibat serangan udara rejim Zionis Israel di selatan Gaza. Kementerian Kesihatan memaklumkan daripada jumlah itu, 66 mangsa merupakan kanak-kanak.
Individu terselamat berkongsi pengalaman mengerikan ketika siri serangan tentera Israel. 1,800 unit kediaman rakyat Palestin musnah sepenuhnya, manakala 16,800 unit lagi musnah sebahagiannya. Lebih menyedihkan, 120,000 lagi rakyat hilang tempat berteduh. Ada juga yang masih berdepan ketakutan akibat serangan bertalu-talu. Pun begitu, rakyat Palestin teguh berdiri melawan rejim Zionis penjajah tanah air mereka. Dan imej satelit berikut memaparkan situasi bangunan-bangunan di Gaza sebelum dan selepas serangan udara tentera Zionis. Ia termasuk blok Menara Jala yang menempatkan pelbagai organisasi berita sebelum dimusnahkan. Serangan melenyapkan bangunan 12 tingkat itu di mana terdapat pejabat Associated Press, AP dan TV Al Jazeera. Kekejaman luar biasa itu seakan tiada belas kasihan kepada sesiapa sahaja di bumi Palestin. Sementara itu, bantuan kemanusiaan mula masuk ke semenanjung Gaza. Dana Bantuan Kecemasan Pusat PBB memperuntukkan $18.5 juta Amerika untuk bantuan kemanusiaan itu. Konvoi lori membawa barangan bantuan seperti ubat, barangan makanan dan bahan api dilihat masuk melalui pintu Kerem Abu Salim selepas ia dibuka semula oleh rejim Israel. Puluhan ribu penduduk Gaza keluar bagi memeriksa kediaman atau harta benda mereka yang musnah selain menguruskan ahli keluarga mereka yang terkorban. Pasukan penyelamat juga masih berusaha mencari atau menyelamatkan penduduk yang terperangkap bawah runtuhan. Rakyat Palestin telah pun terkorban dan beratus-ratus lagi cedera kesan daripada serangan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel. Tanpa sebarang timbang rasa dan belas kasihan yang sedang dilakukan ke atas rakyat Palestin mesti dikecam sekeras-kerasnya oleh seluruh dunia. Kita mesti bersepakat menjelaskan pada seluruh dunia akan pendirian Malaysia terhadap tindakan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Marilah kita semua mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin yang kini sedang ditindas dan dizalimi oleh rejim Israel. Semoga rakyat Palestin akan mendapat perlindungan daripada kezaliman rejim Israel dan pencebuhan haram Israel di atas bumi Palestin segera berakhir. Masih dalam berita pagi, umat Islam wajib mentaati kerajaan atau pihak berkuasa yang memerintah selagi tidak diminta melakukan maksiat atau membatasi syara. Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman berkata, dalam konteks kenegaraan ketika ini adalah wajib untuk mematuhi SOP dalam tempoh perintah kawalan pergerakan demi menjaga keselamatan umat sejagat daripada dijangkiti wabak COVID-19. Jelasnya kerajaan telah melihat banyak sudut dalam menyekat wabak COVID-19 termasuk garis panduan SOP. Maka dengan itu mentaati pemerintah ni sama ada kita suka atau tak suka, ini adalah merupakan satu kewajipan untuk kita mentaatinya. Dalam hadis Rasulullah pun ada menyebut kita taat pada yang kita suka atau tidak suka itu kena kita akur kepada apa yang telah diperintahkan oleh pihak berkuasa kita. Selagi dia tidak memerintah, tidak mengarahkan kita untuk sesuatu yang melakukan maksiat. Kalau dia mengarahkan kita melakukan maksiat, barulah kita tidak mentaatinya.
Datuk Seri Dr. Abdul Rahman turut meminta masyarakat terutama umat Islam akur dengan keputusan kerajaan supaya mengambil suntikan vaksin sebagai langkah pencegahan wabak COVID-19. Majlis Fatwa Kebangsaan telah memutuskan pengambilan vaksin adalah halal dan selamat digunakan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Para pekerja disaran untuk memanfaatkan sepenuhnya kemudahan aplikasi Working for Workers WFW yang dilancarkan Kementerian Sumber Manusia sejak 3 Mei lalu. Jelas Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, inisiatif tersebut memberi kemudahan kepada pekerja untuk mengemukakan aduan dan permasalahan berkaitan isu perburuhan secara terus kepada kementerian tanpa sebarang halangan. Pihak Kementerian Sumber Manusia telah menerima 154 aduan terkumpul dari seluruh negara termasuk aduan yang dikemukakan pekerja asing. Dan daripada jumlah tersebut, 64 aduan telah berjaya diselesaikan manakala selebihnya dalam proses menunggu verifikasi dan pengesahan. Jaminan segala aduan akan direspon dalam masa 3 hingga 7 hari. Direspon dan penyelesaian adalah jauh berbeza. Tetapi yang penting sebelum ni, apabila ada aduan, kita terpaksa ke pejabat di peringkat daerah dan negeri untuk semak balik sama ada tindakan sedang telah atau telah diambil atau tidak. Tetapi hari ini dalam masa 7 hari kita memberi respon. Ini semua ini untuk memastikan kita mengawal dan mengurangkan pergerakan warga kerja. Antara aduan utama yang diterima melalui aplikasi tersebut adalah isu kelewatan atau tiada pembayaran gaji, pemberhentian kerja tanpa notis dan upah yang tidak dibayar. Beliau berkata demikian di Angkasa Puri. Aplikasi Working for Workers membolehkan pekerja melaporkan 14 jenis aduan secara dalam talian yang dikendalikan 80 pejabat tenaga kerja di seluruh negara. Susulan insiden letupan mengorbankan seorang individu di Kampung Sirih, Kota Baru, Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiin Mahmad mengesahkan pihaknya memohon bantuan unit forensik dan unit pemusnah bom Bukit Aman bagi menganalisa lanjut insiden berkenaan. Keperluan itu memandangkan kesan kemusnahan cukup besar merangkumi jarak 100 meter sehingga mengakibatkan kerosakan beberapa premis awam berdekatan termasuk masjid, tadika dan rumah penduduk selain kenderaan. Hasil analisa berkenaan dijangka bakal diperoleh dalam tempoh terdekat. Manakala sebahagian jalan di lokasi insiden ketika ini ditutup buat sementara waktu. Cuma kita faham situasi masa itu hujan lebat. Ada beberapa maklumat yang kita terima. Ada juga yang memaklumkan kata ada yang cuba nak isap rokok. Jadi banyak, itu sebab saya minta unit bom untuk bantu untuk clarify apa sebenarnya boleh meletup, apa sebab. Mengikut saksi-saksi yang ada, cuma dia dengar letupan je. So hasil nanti kita akan umum kemudian lah. Beliau terdahulu meninjau pelaksanaan PKP di Kampung Terusan Mukim Limbat Pasir Tumbuh, Kota Baru yang berkuat kuasa sehingga 4 Jun depan. Susulan peningkatan mendadak kes positif COVID-19, Jabatan Kesihatan Labuan meningkatkan pemantauan dan saringan secara menyeluruh. Ini bagi mengenal pasti risiko sebarang kemungkinan jangkitan khususnya dalam komuniti. Pengarahnya Dr. Ismuni Buhari berkata, pihaknya kini dalam usaha melakukan saringan COVID-19 secara besar-besaran. Kami telah mempertingkatkan surveillance kami untuk mengenal pasti kemungkinan spark yang baru, untuk mengenal pasti mana-mana ada simptom, sebab kita punya strategi adalah untuk membawa ke depan keseluruhan kes-kes yang kemungkinan disebabkan kita tahu COVID ini ada di lapangan. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika meninjau pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Jabatan Kerja Raya Labuan. Pengurusan kontak rapat di rumah. Pertama, kontak rapat perlu dikuarantin selama 10 hari dari tarikh terakhir pendedahan kepada kes positif. Kedua, kontak rapat hendaklah melakukan pemantauan kesihatan kendiri dalam tempoh tersebut. Ketiga,
kontak rapat akan dihubungi untuk tujuan penilaian kesihatan dan pemberian perintah pengawasan dan pemerhatian mengikut pengaturan PKD masing-masing. Keempat, kontak rapat yang bergejala akan diberi keutamaan untuk ujian pengesanan COVID-19. Kita ke perkembangan sukan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dilantik sebagai ahli kehormat FIH Persekutuan Hoki Antarabangsa dalam persidangan yang diadakan secara maya pada Jumaat. Menurut artikel berita di laman web FIH, Al-Sultan Abdullah dipilih sebagai ahli kehormat badan itu atas usaha gigih Seri Paduka Baginda dalam mempromosi dan mengembangkan sukan hoki. Seri Paduka Baginda merupakan penaung diraja Persekutuan Hoki Asia AHF dan telah lama memulakan usaha ke arah pembangunan semula sukan hoki di Asia. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican turut mengucapkan tahniah kepada Al-Sultan Abdullah atas pelantikan tersebut. Pemain skuash negara S. Siva Sangari mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 10 dunia Tasnee Evans dari Wales 3-2 di pusingan kedua terbuka antarabangsa Al-Guna 2021 di Mesir. Pemain ranking nombor 36 dunia itu bangkit daripada ketinggalan 1-2 untuk mencatat kejayaan 11-4, 5-11, 4-11, 11-5 dan 11-6 ke atas Tasnee sekaligus melangkah ke pusingan ketiga. Siva Sangari yang kini berpangkalan di Amerika Syarikat bagaimanapun bakal berdepan cabaran getir apabila dijadual bertemu pemain nombor 2 dunia Noran Goha dari Mesir. Menurutnya, prestasi pada set kedua dan ketiga agak mengecewakan apabila dia melakukan banyak kesilapan dan kehilangan mata sekaligus tewas di dua set berkenaan. Bagaimanapun, Siva Sangari berjaya bangkit semula pada set keempat dan kelima untuk melengkapkan kemenangan di pusingan kedua tersebut. Ini kali kedua pemain berusia 22 tahun dari Kedah itu berjaya mengejutkan pemain dalam ranking 10 terbaik dunia. Sebelum ini, dia berjaya menewaskan pemain nombor 5 dunia Amanda Sobey ketika kejuaraan dunia wanita pada Oktober 2019. Majlis Sukan Negara MSN melancarkan tabung kemanusiaan Palestin warga sukan secara dalam talian sebagai tanda solidariti dan keprihatinan terhadap isu semasa di Palestin. Inisiatif yang turut melibatkan atlet dan jurulatih itu diharap dapat membantu meringankan beban rakyat Palestin yang ketika ini berdepan detik sukar dan mencabar. Antara atlet yang memberi sokongan ialah jago berbasikal negara Muhammad Azizul Hasni dan Muhammad Fadil Muhammad Zonis, atlet terjun Wendy Eng Yan Ji, Ratu Gimnastik Negara Farah N. Abdul Hadi, atlet para olahraga Muhammad Ziad Zulkifli serta beberapa orang atlet dan bekas atlet. Menurut kenyataan MSN, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican turut menzahirkan penghargaan terhadap keprihatinan barisan atlet dan jurulatih negara dalam mencetuskan ilham penubuhan tabung berkenaan. Sementara itu, Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail berkata, tabung kemanusiaan Palestin warga sukan tersebut adalah satu usaha bersama dan sumbangan kecil warga sukan negara terhadap isu kemanusiaan. Tabung kemanusiaan Palestin warga sukan dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia dengan sumbangan atas nama Tabung Kemanusiaan Palestin Warga Sukan boleh disalurkan ke akaun seperti yang tertera. Dan sifat untuk penularan tempatan. Saat itu kita mengimpikan kemenangan. Namun tak seindah impian. Ternyata bukan senang nak menang kalau SOP diperkotak-katikkan.
border yang dah dikambus. Itu yang sangat kesan. Sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Belasan Merah ni telah dijangkiti COVID semasa mereka menjalankan tugas. Saudara, berita pagi edisi 23 Mei 2021 berakhir di sini. Terus patuhi semua SOP yang ditetapkan. Lindung diri, lindung semua. Saya Azamudin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Seperti yang anda sedia maklum, fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun dilancarkan dan suntikan vaksin telah mula diberikan kepada petugas-petugas barisan hadapan di seluruh negara. Fasa kedua yang akan dimulakan tidak lama lagi disasarkan kepada golongan berisiko tinggi dan warga emas. Manakala dalam fasa ketiga pula, vaksinasi kepada golongan berusia 18 tahun ke atas akan menyusul selepas itu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada rakyat Malaysia agar mendaftarlah dengan segera untuk vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Terdapat 6 langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan proses suntikan vaksin berjalan lancar. Pastikan anda telah memuat turun, mengaktifkan dan mengemaskini maklumat peribadi di dalam aplikasi MySejahtera. Jawab semua soalan penilaian kesihatan. Baca dan fahami maklumat vaksin COVID-19 dan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di MySejahtera. Anda perlu menandatangani borang tersebut di hadapan petugas kesihatan. Datang ke lokasi pusat pemberian vaksin PPV pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu berlengan pendek atau berlengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aziz, komposer, pemuzik dan peminat muzik tempatan. Pandemik ini telah membataskan pergerakan dan aktiviti kita. Ia memberi kesan kepada para pemuzik seperti saya yang memerlukan penonton-penonton dalam persembahan kami. Buat masa ini, sukar untuk menikmati muzik secara live. Saya mengajak anda untuk mengambil vaksin. Saya juga akan mengambil vaksin. Demi melindungi mereka di sekeliling saya dan untuk menikmati hidup seperti sedia kala. Lindung diri, lindung semua. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut.
Assalamualaikum, bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 23 Mei 2021. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada 4,792 orang setakat 8 malam tadi berbanding 4,721 pada 4 petang semalam. Penduduk berkenaan ditempatkan di 38 PPS di Tenom dan Beaufort. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Tenom mencatatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 4,221 orang yang ditempatkan di 35 PPS. PPS Dewan Sri Ontoros menempatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 484 penduduk. Rumah Kebudayaan Belumbung Seberang 339 penduduk, PPS Rumah Kebudayaan Anggalor 288 penduduk dan Dewan Terbuka Kampung Saga 265 penduduk. Sementara itu di Beaufort, seramai 571 penduduk membabitkan 146 ketua isi rumah ditempatkan di 3 PPS iaitu 238 penduduk di PPS Dewan Muhammad Dun Banir, 149 penduduk di PPS Dewan Residen dan 18 penduduk di PPS Selagon. Beralih kepada perkembangan COVID-19, sebanyak 189 kes baharu positif direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 60,242 kes. 3 kluster baharu dilaporkan iaitu kluster Indani di Semporna, kluster Abaka di Tawau dan kluster Melikai di Kuala Penyu. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster Abaka dengan 38 kes kumulatif dan kluster Melikai yang mencatatkan kumulatif 16 kes membabitkan kes dari wilayah Persekutuan Labuan. Kerajaan negeri menasihatkan orang ramai yang pernah mengunjungi Labuan atau menerima kunjungan daripada wilayah itu agar berhati-hati bagi memastikan pembendungan penularan pandemik COVID-19 dapat digiatkan sepenuhnya. Katanya 72 kes daripada kes baharu berpunca daripada saringan kontak rapat, saringan bergejala 21, saringan kluster baharu dan sedia ada 76 serta 20 kes lain-lain kategori. Setakat semalam, seramai 55 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh 58,661 orang, manakala seramai 847 pesakit sedang menerima rawatan. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Melikai, Kuala Penyu serta Silim Popon Estate dan Silim Popon Mill, Kalabakan dikuatkuasakan bermula 24 Mei hingga 6 Jun. Susulan kerosakan kabel bekalan elektrik di Loji Air Limbawang Beaufort, Jabatan Air Negeri Sabah JANS telah meminta pihak berkaitan membaiki segera kabel elektrik utama yang terputus bagi membolehkan loji itu beroperasi semula. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri berkata, loji yang membekalkan air ke Kuala Penyu dan Menumbuk itu tidak dapat beroperasi akibat terputus bekalan elektrik. Namun begitu, bekalan air tidak dapat dibekalkan terus walaupun bekalan elektrik sudah dipulihkan kerana kerja-kerja pembersihan loji perlu dilakukan agar bekalan air bersih dapat disalurkan kepada pengguna. Beliau ditemui pemberita ketika membuat tinjauan ke Loji Air Limbawang. JANS turut menghantar bantuan air ke kawasan yang terputus bekalan menggunakan lori tangki air. Bagaimanapun, tidak semua kawasan dapat dibekalkan dengan air bersih berikutan sesetengah laluan tidak dapat dilalui dan terputus ekoran banjir. 9 kampung dalam Dewan Undangan Negeri Dun Apas akan menikmati perkhidmatan jalur lebar lebih baik apabila projek naik taraf dan pembinaan menara telekomunikasi di kawasan berkenaan siap kelak. Antara kampung yang bakal mendapat manfaat itu, Kampung Indra Sabah, Apas Parit, Wakubah, Batu Payung dan Tinagat. Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata projek menaik taraf dan membina menara baharu berkenaan telah ditender dan akan dilaksana dalam tempoh terdekat. Ia antara 13 menara yang bakal dibina di kawasan Tawau. 9 kawasan yang sehingga hari ini liputan internetnya adalah cukup lemah dan tiada liputan. Jadi dalam program jendela ini, pelaksanaan program jendela ini, kawasan di Dun Apas ini akan diberi keutamaan untuk menaik taraf tower yang sedia ada
dan juga membina menara-menara komunikasi. Datuk Nizam yang juga adun apas ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan komputer riba dan pencetak kepada Tabika Kemas Wakuba di Tawau. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Nizam menyarankan 8 keluarga terjejas kebakaran di Kampung Kinabutan Bukit Batu 6 Jalan Apas Tawau pada 1 Syawal lalu memohon bantuan kerajaan dari segi kediaman. Kita serahkan samangsa ini untuk memohon apa juga bantuan daripada kerajaan, sama ada untuk baik pulih rumah kah, membina baru kah, atau memohon perumahan rakyat mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan sekiranya mereka ini layak, insya-Allah kita akan memberi sokongan. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika menziarahi kesemua keluarga terjejas berkenaan di Balai Raya Kampung Kinabutan Bukit 6. Turut menyampaikan sumbangan wang tunai syarikat An-Nur Marketing Sendirian Berhad melalui pengarah urusannya Ali Alwi. Sejumlah RM70,000 dana berjaya dikutip Parti Islam Malaysia PAS Sabah untuk membantu rakyat Palestin setakat semalam. Setiausaha Badan Perhubungan PAS Sabah Dr. Ali Akbar berkata jumlah itu adalah sebahagian daripada sasaran yang ditetapkan iaitu RM150 hingga RM200,000. Menurut beliau, PAS Sabah bersolidariti secara besar-besaran kepada Palestin. Jadi yang 70,000 ni kita akan sampaikan secara maya kepada PAS Pusat. Selebihnya collection tu kita akan teruskan. Sebab pada pandangan saya rakyat Sabah harus terus bersolidariti dan terus memberikan sumbangan. Beliau yang juga adun dilantik menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyerahkan sumbangan kepada 35 ketua isi rumah terjejas kebakaran di Pusat Pemindahan Sementara Dewan PPS Serigai. Saya bersama dengan beberapa NGO, Sabah Relief, Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah, Khidmat Sabah dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia. Kita datang untuk menyampaikan sumbangan berbentuk kewangan dan juga barangan kepada mangsa-mangsa kebakaran Kampung Meruntum seramai 35 orang. Beliau turut memaklumkan pihaknya juga akan menyerahkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Beaufort dan daerah Tenom. Parti Solidariti Tanah Air Kosta terbuka untuk menimbang penyertaan parti pembangkang ke dalam parti tersebut dan Perikatan Nasional PN. Presidennya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan berkata pihaknya tiada halangan menerima penyertaan mana-mana pemimpin pembangkang untuk menyertai parti pemerintah demi kebajikan rakyat dan kestabilan politik. We should invite everybody, and particularly, of course, Warisan, because they have wakil rakyat, they want to serve their constituency. Why not we serve together? I'm open. GRS is open. We have discussed it actually. Even CM is open. Datuk Jeffrey berkata demikian kepada pemberita di Papar ketika diminta mengulas kenyataan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili yang mengundang parti pembangkang bergabung dengan PN. Sementara itu, Parti Islam Malaysia PAS Sabah juga turut menyatakan pendirian senada dengan PBS dan STAR. Kita menyatakan hasrat yang sama. Kita mempelawa seramai mungkin untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional, termasuklah juga di Sabah. Dengan syarat kita mempunyai suatu matlamat dan misi yang sama. Sempena sambutan Hari Biodiversiti Sedunia 2021, Jawatan Kuasa Induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah buat julung kalinya melancarkan program kebangkitan semangat benih ia bagi mengenal pasti dan mengumpul benih atau tanaman dalam bentuk keratan termasuk makanan dan ubat-ubatan tradisional yang semakin pupus untuk dipelihara kembali. Timbalan Ketua Menteri Sabah merangka pengerusi penganjur Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan berkata, Jabatan Pertanian Sabah diberi tanggungjawab untuk mengembangkan tanaman berkenaan agar terus diwarisi. Sempena Hari Biodiversiti Sedunia yang mana disengajakan supaya selaras dengan program-program keamatan. Jadi kita bukan saja menuai tetapi kita juga menanam. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyerahkan 7 variati benih kepada Jabatan Pertanian Sabah di Hongkot Keesaan KDCA Penampang.
Datuk Jeffrey yakin masih banyak tanaman dan tumbuhan asli di kampung maupun hutan yang masih belum dieksploitasi dari segi potensi kegunaannya. Tambahnya benih yang mempunyai kegunaan tradisional seperti ubat-ubatan perlu direkod supaya hak sifat dan harta intelek sesuatu komuniti tersebut terpelihara. Sabah yang diiktiraf sebagai antara kawasan terkaya di dunia dari segi biodiversiti gigih melaksanakan usaha melindungi kepelbagaian biologi dan ekosistemnya. Langkah mewartakan 26% daripada kawasan di negeri ini sebagai kawasan dilindungi merupakan antara pendekatan jangka panjang memelihara kepelbagaian spesies flora dan fauna. Sempena sambutan Hari Biodiversiti Sedunia 2021, kita bersama wartawan Syafif Syahiran Deni yang meninjau usaha memelihara dan mendokumentasikan biodiversiti Sabah. Sambutan Hari Biodiversiti tahun ini bermatlamat membina masa depan kehidupan yang harmoni dengan alam semula jadi. Justru Sabah tidak ketinggalan mengatur strategi bagi melindungi kepelbagaian biologinya yang meliputi hutan daratan, pergunungan, merin, paya bakau, hutan paya gambut dan banyak lagi. Institut Biologi, Tropika dan Pemuliharaan Universiti Malaysia Sabah UMS merupakan antara pihak yang gigih membantu kerajaan menjalankan kajian dan mendokumentasi hasil kajian berkaitan biodiversiti Sabah. Yang kajian kita buat sekarang, selain daripada dokumentasi, kita cuba menamakan spesies-spesies yang masih lagi belum ternama di kawasan kita. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 sedikit sebanyak membantutkan usaha yang dijalankan khususnya melibatkan konservasi. Bagaimanapun orang ramai masih boleh menyumbang kepada kejayaan usaha yang dijalankan melalui tanggungjawab di kediaman masing-masing. Kita ada PKP atau MCO, apa yang kita boleh buat adalah bertanggungjawab dalam sikap kita terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada. Contoh, pembuangan sampah, penghijauan halaman, penanaman pokok-pokok. Masalah dia kesetaraan yang hanya dari segi fakta saja, bukan yang secara mendalam. Kalau secara umum, masyarakat kita masih kurang faham dan kurang menghayati biodiversiti yang kita ada. Sesungguhnya, kejayaan memelihara biodiversiti secara tidak langsung dapat merancangkan pembangunan negeri. Ia sejajar konsep pembangunan mapan yang memenuhi keperluan ekonomi, sosial dan alam sekitar seperti terkandung dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Syafif Syahiran Deni, Berita RTM. Sekian Berita Pagi Sabah. Terus patuhi SOP musim perayaan, elak penularan jangkitan COVID-19. Kita jaga kita. Saya Nur Hazimah Radik. Assalamualaikum dan salam hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 23 Mei.
Sarawak merekodkan 749 kes baharu positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 41,620 kes. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 446 kes atau 59.55% daripadanya dilaporkan di daerah Kuching, Sibu, Miri dan Mukah. Kes tertinggi di daerah Kuching iaitu sebanyak 149, diikuti Sibu 125, Miri 93 dan Mukah 79 kes. Kes di Kuching adalah terdiri daripada kes yang dikesan mempunyai kontak dengan kes-kes positif sebelum ini dan kebanyakannya merupakan ahli keluarga yang melibatkan pergerakan semasa Hari Raya yang lalu. Dua lagi kes kematian baharu dilaporkan semalam di Hospital Miri dengan kedua-dua kes melibatkan warga emas menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 249 orang. JPBN dalam pada itu mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi rumah keli Sungai Minus Serike mulai semalam hingga 7 Jun depan. Manakala PKPD di rumah Jugo Anak Gaid Sungai Petai Serike dilanjutkan bermula 24 Mei. JPBN turut membuat keputusan menamatkan PKPD di 13 lokaliti membabikan kampung dan rumah panjang di Betong, Serike, Pakan, Meradong, Sibu, Mukah dan Julau. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sedang dilaksanakan di seluruh kawasan Sungai Pelan, Jalan Tanjung Kidurong di Bintulu untuk tempoh 2 minggu bermula semalam. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu, Jack Aman Luat berkata, antara penempatan yang dikenakan PKPD itu ialah seluruh blok flat Sungai Pelan, RPR Sungai Pelan, Kampung Sungai Pelan Lot dan Kampung Setinggan Dayak Sungai Pelan. Jelasnya, pemasangan kawat berduri adalah langkah memperketatkan kawalan keselamatan di kawasan terbabit yang telah diisytiharkan sebagai kawasan berisiko tinggi jangkitan COVID-19. Pemasangan kawat berduri dilakukan anggota Batalion ke-7 Regimen Askar Sempadan yang mana ia merupakan sumbangan Lembaga Kemajuan Bintulu. Jack berkata, setakat ini 171 kes positif telah dikesan di kawasan tersebut menerusi pengesanan kes secara aktif ACD. Kawasan Sungai Pelan mempunyai kira 11,000 penduduk. Sementara itu, aktiviti pengesanan kes secara aktif ACD oleh Kementerian Kesihatan Malaysia akan dilakukan ke atas penduduk di Kampung Boyan, Kuching hari ini. Ia akan dijalankan di tempat letak kenderaan bersebelahan gerai penjajah Kampung Boyan. ACD itu susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di kampung tersebut berkuat kuasa Jumaat lepas hingga 3 Jun depan. Sementara itu, tinjauan RTM semalam menyaksikan keadaan persekitaran kampung terkawal dengan hanya segelintir penduduk melakukan kerja di luar rumah. Sejumlah 3 pos kawalan diwujudkan yang dikawal 2 pegawai polis dan 2 anggota rela. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS akan memulakan pemberian kupon makanan kepada individu yang dikenakan kuarantin di rumah mulai Isnin ini. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu kupon dan bantuan makanan boleh diperoleh dari kemah JKMS sejurus individu tersebut mendapat perintah kuarantin di rumah. Bantuan makanan kering tersebut adalah untuk bekalan makanan selama 2 minggu dan akan ditambah jika tempoh kuarantin dilanjutkan. Menurut Datuk Seri Fatimah, kaedah bantuan diberikan mengikut individu berbanding sekeluarga sebelum ini yang akan disediakan secara spesifik sama ada bayi dan dewasa dan yang berumur. Beliau menyatakan demikian kepada media di pelancaran bantuan makanan di Dewan Masyarakat Padungan di Kuching. Sebelum ini, JKMS telah melaksanakan 4 jenis bantuan makanan sejak pandemik COVID-19 iaitu Pusat Kuarantin, Sekatan Jalan Raya, Pusat Rawatan COVID-19 dan Kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD.
Pendaftaran untuk vaksin AstraZeneca adalah terbuka kepada semua warga emas di negeri ini dan bukannya khusus untuk warga emas di Miri dan Kuching sahaja. Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Dr. Anwar Rapai berkata, pengumuman Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Hairi Jamaluddin sebelum ini adalah merujuk kepada lokasi pemberian vaksin sahaja. Jelasnya, selepas perbincangan dengan Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, mereka bersetuju pemberian vaksin jenis AstraZeneca turut dibuat di Sibu sekiranya pendaftaran oleh penduduk di bahagian itu mendapat sambutan yang menggalakkan. Dr. Anwar yang juga penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu ditemui pemberita selepas meninjau pusat pemberian vaksin di Stadium Tertutup Sibu. Tambahnya, pemberian vaksin itu juga akan dilaksanakan oleh pihak swasta dan mereka akan menubuhkan pusat pemberian vaksin PPV seperti yang dilaksanakan di Kuala Lumpur. Penduduk berusia 60 tahun dan ke atas boleh mendaftar untuk memilih vaksin AstraZeneca bermula esok menerusi laman sesawang vaksincovid.gov.my. Individu yang telah menerima janji temu untuk suntikan vaksin COVID-19 di aplikasi MySejahtera diseru peka dengan panggilan di telefon mereka kerana ia mungkin panggilan daripada petugas di pusat pemberian vaksin PPV untuk urusan vaksinasi mereka. Menurut pakar perunding perubatan keluarga Dr. Noraliza Mat Zain, pihak PPV lazimnya akan membuat panggilan telefon untuk mengingatkan individu tersebut mengenai janji temu mereka. Warga emas atau individu yang akan hadir ke PPV turut dinasihat untuk mengambil sarapan pagi atau makan tengah hari sebelum hadir menerima suntikan vaksin. Selain itu, mereka juga perlu mengambil ubat-ubatan dan membawa buku rekod perubatan masing-masing untuk rujukan petugas kesihatan di PPV. Ada juga penerima yang tak dapat menerima suntikan disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi apabila mereka sampai ke stadium ni. Jadi kita terpaksa tangguh mereka, tunda mereka ke temu janji yang akan datang. Dr. Noraliza ditemui pemberita RTM di PPV Stadium Tertutup Sibu. Lebih 800 individu dijadual menerima suntikan vaksin pada program imunisasi tersebut semalam. Rakyat Sarawak menyambut baik langkah Kerajaan Persekutuan membenarkan kerajaan negeri mewartakan hospital swasta sebagai pusat pemberian vaksin PVV di negeri ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui menyifatkan langkah itu tepat dalam usaha mempercepat program imunisasi COVID-19 di negeri ini. Lebih-lebih lagi, penularan wabak tersebut semakin membimbangkan. Langkah mewartakan hospital swasta juga dilihat sebagai langkah praktikal kerajaan dalam mengurangkan kesesakan yang berlaku di pusat pemberian vaksin yang telah disediakan selain memaksimumkan akses pengagihan vaksin dengan lebih meluas kepada rakyat. Melaksanakan program vaksinasinya kepada rakyatnya di hospital swasta adalah amat baik kerana ianya akan mempercepatkan proses untuk memvaksinasikan seluruh rakyat Sarawak. Sudah tentunya terbinanya hospital swasta ini terbinanya adalah untuk public health. Ia lebih memudahkan serta membantu kerajaan untuk mengelakkan daripada kesesakan berlaku dan ianya lebih praktikal lah sebab kita nak mengurangkan kesesakan yang berlaku di pusat-pusat vaksinasi di seluruh Malaysia, khasnya di Sarawak. Mendapat dipersetujulah tempatnya di hospital swasta untuk menjadi destinasi vaksin. Setujulah dengan pendapat itu, mendapat temialah kerana terlalu banyak kes itu lambat-lambat tadi masalahnya kita banyak kes tinggi lah. Penglibatan perkhidmatan hospital swasta dalam proses pemberian vaksin mampu mempercepat sasaran 80% penduduk Malaysia diberi imunisasi COVID-19 selain mengurangkan beban kesihatan awam yang ditanggung kerajaan. Bantuan pek bekalan makanan kepada penduduk terjejas banjir di pedalaman Baram dan Mulu telah dihantar melalui udara mulai semalam. Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata sejumlah 544 pek bantuan makanan telah dihantar kepada penduduk terjejas banjir di kawasan pedalaman Baram.
Penghantaran bantuan bekalan makanan kumpulan pertama yang dianggarkan seberat 1.2 tan itu dilakukan dengan menggunakan khidmat pesawat milik syarikat penerbangan Maswing. Penghantaran bantuan bekalan seterusnya akan diselaras Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri. Ini termasuklah bantuan kepada penduduk di daerah Long Lama. Beliau ditemui semasa memantau penghantaran bantuan makanan itu di lapangan terbang Miri. Mengulas laporan kerosakan akibat banjir seperti jambatan Sungai Tutuh, kerosakan jalan dan jalan runtuh akibat hakisan, Datuk Lee meminta Jabatan Kejaraya Bahagian Miri memberi laporan segera sebelum mengemukakan permohonan peruntukan bagi kerja-kerja baik pulih kepada JPBB Miri. RTM akan terus menyampaikan maklumat yang tepat dan sahih kepada masyarakat dalam mendepani pandemik COVID-19. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, ini berikutan banyak sumber maklumat yang diterima berhubung pandemik tersebut yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Kita seharusnya yang berada di barisan hadapan ini memberikan maklumat yang tepat, yang benar kepada masyarakat supaya keadaan dalam keadaan yang tenang. Kerana kita melihat bahawa angka pandemik COVID-19 ini semakin meningkat khususnya di Sarawak. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri rakaman pentas gawai bersepadu Miri FM, Perkhidmatan IBAN, Kayan dan Kenyah Anjuran Kelab Sosial Miri FM di Auditorium RTM Miri. Rakaman berkala sederhana dan tanpa kehadiran penonton ini akan disiarkan secara maya di Facebook rasmi RTM Miri pada 1 Jun bersempena sambutan Hari Gawai. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Terus amalkan norma baharu dan patuh semua SOP yang ditetapkan. Saya Muhammad Aziz Rahim, sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.